Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab Minhajul Abidin, muka surat 274. Masih lagi membicarakan tentang persoalan hati. Persoalan hati, lain di mulut, lain di hati. Sebab tu hati ini mempunyai banyak nama. Dan kadang-kadang apa yang disebut oleh lidah tak sama apa yang berada di dalam hati. Baik, kita lihat pada muka surat 274. Maka kesombongan yang bersarang di hati iblis telah membawa kepada keengganan dan kekufuran pada zahir, yakni pada perbuatannya tidak mau bersujud walaupun ianya adalah perintah Allah yang maha agung. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 34, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat macam ini ada 2-3 ayat dalam Quran. Dalam surah Al-A'raf pun ada. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Itu dalam surah Al-A'raf juzuk 8. Yang ini dalam suratul Baqarah ayat 34. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Wa kana minal kafirin, lalu dia termasuk dalam golongan kafir. Siapa dia? Iblis. Nak kira iblis dengan kita, lama lagi masa iblis beribadat. Panjang lagi masa iblis beribadat dengan kita. Kita ni habis-habis sembahyang balik, zikir benda tu pun nak mengaku ahli syurga. Iblis sekali beribadat apa lama. Kita baca Quran 2 muka, sadaqallahul azim, kira duk tengok jam bila nak habis. Kita bila puasa, Tok Bilal bang lambat seminit marah. Bawa mesyuarat AJK, pecat Tok Bilal, lambat bang seminit. Tu pun nak mengaku ahli syurga. Iblis ni tuan-tuan, berapa ratus tahun duk ibadat dalam syurga. Sekali dia langgar perintah Tuhan, Allah kata keluar pada syurga. Qala fahbit minha, nyoh kamu daripada syurga, tak layak kamu duduk dalam syurga. Cuba kita fikir diri kita ni layak syurga. Dosa banyak-banyak. Lepas subuh dosa lah. Lepas nak tidur malam dosa. Baik, maka jadilah iblis itu kafir. Tidakkah anda mendengar firman Allah Ta'ala, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, suratul A'raf ayat 176. Walakinnahu, dan tetapi dia. Wa tu maknanya dan, lakin tetapi, hu tu dia, dan tetapi dia, dan tetapi dia akhlada, cenderung, ilal ardi, kepada dunia, wattaba'a hawahu. Wattaba'a maknanya mengikut, wattaba'a mengikut, hawahu nafsunya yang hina. Ayat lain pula dalam surah Al-A'raf, ayat Allah berfirman, dan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Jadi ulama-ulama tafsir membicarakan siapa dia? Dia tu walakinnahu, dan tetapi dia. Dia tu siapa? Adakah balik kepada iblis? Dia ni ayat 176 surah Al-A'raf ni. Dan adapun dia akhlada ilal ard, berpaling kepada dunia,
cintanya kepada dunia, wattaba'a hawa, dan mengikut hawa nafsu. Iblis dah duduk dalam syurga, masa bila dia cenderung dalam dunia pula? Maknanya ayat ni bukan tuju pada iblis. Iblis tu dah duduk dalam syurga dah, takkan dia nak pada dunia lagi, tak main lah. Jadi ayat ni tuju pada siapa, Ustaz? Sebab tu ulama-ulama bincang tadi, iblis tu sesat, kafir sebab engkar dan sombong. Ayat ni pula sebut apa? Walakinnahu, maknanya orang itu selain daripada iblis. Maknanya manusia biasa pun boleh jadi sesat juga. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan dia di sini, walakinnahu, hu tu di sini, dia tu siapa dia? Seorang ulama. Nama dia apa? Namanya ialah, kalau kita baca dulu-dulu ni tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura. Orang wali, orang hebat tu, guru hebat ni, beribadat berpuluh-puluh tahun. Bila nak mati sesat, dia ikut iblis, mengaku pula iblis Tuhan dia. Kenapa dia jadi sesat? Akhlada ilal ardi, sebab dia cenderung pada dunia. Wattaba'a hawa, sebab mengikut hawa nafsu. Ulama-ulama kata dia ni adalah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ni, nama dia Bal'am bin Ba'ura. Kita tu usah banding kita dengan iblis, jauh kan? Lagipun iblis tu jahat. Kita banding diri kita dengan Bal'am ni. Dia lagi alim pada kita, lagi banyak anak murid dia, mengajar, jadi ulama besar, tapi dia kalah dengan dua benda, dunia dan hawa nafsu. Subhanallah. Akhirnya dia jadi sesat, mati pun dalam sesat. Jadi kita tak heran kalau kita ni orang baik, orang masjid, kaki mengaji punya orang, kaki kuliah punya orang, boleh jadi sesat. Kita tak heran. Dan yang menyesatkan kita tu dua punca, cinta dunia dan ikut hawa nafsu. Dunia ni tak habis pada kita ni, tak habis-habis. Nak fikir nak kaya, nak kaya, nak kaya, nak fikir nak harta, nak harta. Tanah yang ada pun tak cukup lagi, buka ke tanah lain pula. Hutang yang ada ni pun tak habis lagi, tambah hutang lain pula. Hutang dah habis dah, buka hutang baru pula. Dah habis dah hutang Myvi tu, sudahlah. Dia duk nampak Tok Imam pakai Honda pula, dia nak lawan Tok Imam, buka hutang baru pula. Ni kata nama dia wattaba'a hawa, tak puas hati dengan satu. Pendapat pertama kata Bal'am. Pendapat yang kedua kata walakinnahu, yang sesat ni siapa dia? Dalam ayat ni Allah Ta'ala maksudkan pada siapa? Dimaksudkan kepada seorang penyair jahiliah, nama dia Umayyah bin Abi As-Saqafi. Dia ni bila bercakap, subhanallah, sampai Nabi berkata amana syi'ruhu wa kafara qalbuhu. Nabi kata apa pada dia? Dia ni kalau bersyair tapi hati kafir. Syair dia semua Islamik, tapi kafir hati dia, kata Nabi. Siapa nama dia? Orang tu bernama Umayyah bin Abi As-Saqafi. Woi, tuan-tuan cuba tengok orang hari ni. Hari ni syair Islamik laku. Okey, sebab tu kita ni kalau boleh, apa yang kita tulis syair, itulah hati kita. Contohnya syair tentang semayang subuh, kita duk tulis syair, gigil menggigil aku mendengar suara kebesaran. Dia mendengar suara kebesaran tu apa? Bang subuh. Lagu tu lagu cerita bang subuh. Tengah duk tidur tu dengar orang azan, menggigil dia. Pergi ambil wuduk pun terketak-ketak. Oh, nak cerita bahawa bila sampai hidayah tu, dengar azan ni masuk dalam, dengar azan ni masuk dalam hati.
Itu syair. Ada banyak lagi tuan-tuan syair yang dijadikan lagu. Kepadamu kekasih aku berserah, jiwa dan raga, jua segalanya. Aku serah, Allah tu kekasih aku serah jiwaku pada Allah Ta'ala. Itu syair. Maka kata dia, kalau syair tu Islamik, hati pun biarlah Islamik. Nabi kata yang hak laki-laki ni nama dia Umayyah bin Abi As-Saqafi, bila dia tulis syair Islamik, tapi kata Nabi wa kafara qalbuhu, tapi hati dia kafir. Maka ulama-ulama tafsir kata ayat Al-A'raf 176 tuju kepada Umayyah bin As-Saqafi. Baik, satu. Dua, yang ketiga yang menceritakan benda ini, ayat ini dimaksudkan tentang orang-orang Rom. Pendapatnya dipegang oleh Sa'id Al-Musayyab yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan orang ini ialah Abu Amir bin Saifi. Abu Amir As-Saifi ini datang berdebat dengan Nabi SAW, dan dia inilah yang tikam Nabi daripada belakang untuk menghalau Rasulullah daripada Madinah. Pakat dengan Yahudi, pakat dengan Rom nak menghalau Nabi daripada Madinah. Asalnya Islam, mai bercakap dengan Nabi, oh kemah. Tiba-tiba dia ni tuan-tuan tidak beriman dan dia cuba mengatur rancangan untuk menghalau Nabi. Ayat ini namanya, laki-laki ini nama apa? Abu Amir As-Saifi. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa 176 walakinnahu akhlada ilal ardi, ayat ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang akhirnya keluar daripada agama Allah menyertai orang Yahudi, namanya Abu Amir As-Saifi. Yang keempat, ulama tafsir mengatakan suratul A'raf ayat 176 ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka ini mengakui kebenaran hujah-hujah Al-Quran, tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka menolak kerana kepentingan diri mereka. Tuan-tuan tahu tak, Nabi Muhammad tu mereka tak percaya. Mereka kata Nabi itu pembohong, Nabi Muhammad ni pembohong. Tetapi kalau mereka nak berpergian, orang kafir Quraisy kalau nak jalan, barang mah mereka, harta mereka disimpan di rumah Nabi Muhammad. Sebab mereka tahu Nabi Muhammad tu jujur. Macam mana banyak tu simpan, nanti ambil balik banyak tu lah. Nabi Muhammad tak usik. Dan tak ada siapa berani curi hak di rumah Nabi, pasal dia baik. Dalam bab tu mereka percaya habis pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah bohong. Tapi bila Nabi kata aku ni Rasulullah, mereka kata Nabi pembohong. Jahat tak? Ni ayat 176 turun kepada orang kafir Quraisy. Yang kelima, pendapat ulama tentang surah Al-A'raf ayat 176, mereka ini ialah golongan Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dah jelas sebut akan hadir Nabi di akhir zaman, namanya Ahmad. Dalam kitab dah sebut akan nama Ahmad jadi Nabi akhir zaman. Tetapi bila mereka dengar Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad declare dia adalah Nabi, orang Yahudi dan Nasrani menolak Nabi Muhammad. Padahal dalam kitab mereka dah jelas disebut ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab tu pendeta-pendeta mereka, tuan-tuan lihat ketika Nabi mula-mula menerima wahyu, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, kamu ni Nabi. Aku kalau hidup lagi waktu kamu jadi Nabi, mesti aku tolong kamu. Sebab dia ni tahu dalam kitab dia ciri-ciri Nabi itu macam mana. Waktu Nabi Muhammad pergi ke Syam ikut bapa saudara dia Abu Talib, pendeta di Syam kata, bawa balik anak saudara kamu, bawa balik, pergi sorok dia, nanti tahu dekat orang lain dibunuhnya nanti. Ni bakal Nabi ni. Maknanya mereka dah tahu tuan-tuan,
Malah mereka mengetahui ciri-ciri Nabi lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Itulah nama dia Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu Nabi Muhammad itu betul, tapi mereka tolak Nabi Muhammad. Akhlada ilal ard, kerana kepentingan dunia dan mengikut hawa nafsu. Cuba tuan-tuan tengok orang Kristian, semua nama Nabi dia bubuh. Tuan-tuan duk campur dengan orang putih. Yang tak orang putih pun kalau masuk agama mereka nama orang putih, padahal tak putih pun. Tengok orang putih, nama apa? Adam, Nuh, nama Solomon, David, Abraham, Isaac, semua nama Nabi mereka. Yohanes, dia pun nama Nabi. Moses, nama-nama Nabi dia pun percaya. Noah, dia pun percaya dengan nama Nabi. Samuel, dia pun bubuh nama Nabi. Tapi ada satu Nabi dia pun tak bubuh. Nama dia apa? Muhammad. Ada tuan-tuan jumpa nama dia pun Muhammad. Taubat lahum tak bubuh. Pasal dengkinya mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan Nabi Jacob, Nabi Yohanes, Nabi Abraham, Nabi Moses, Nabi Adam, Nabi Isaac yang mereka percaya. Ajarannya ialah menyembah Allah dan Allah tidak ada anak. Sama ya. Tapi pak siapa mereka tolak Nabi Muhammad? Sebab mereka cinta pada dunia dan mengikut hawa nafsu. Dulu heboh orang Islam, orang Melayu di Malaysia sokong orang bukan Islam pakai kalimah Allah. Tu ingat dulu. Orang-orang politik pakai duk sokong. Kenapa nak larang mereka guna kalimah Allah? Biarlah mereka guna kalimah Allah. Ustaz-ustaz pun sokong. Saya bantah. Kalau kamu nak pakai kalimah Allah boleh, tapi kamu kena percaya dengan Nabi Muhammad sekali. Oh tak, kami nak Allah. Tu kalau tak boleh. Mu nak pakai kalimah Allah boleh, tapi mu masuk Islam pula. Dahsyat. Ahli politik buat keluar. Wala in sa'altahum khalaqas man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah Tuhan kamu, mereka menjawab Allah. Tengok tuan-tuan, dalam Quran pun Allah sebut, kalau kamu tanya pada orang kafir siapakah Tuhan kamu, orang kafir pasti menjawab Allah. Nampak dalam Quran pun Allah kata boleh, tapi dia tak baca pun ayat selepas tu. Fa anna yu'fakun. Habis enggaklah. Kalau kamu kata Allah menjadikan kamu, fa anna yu'fakun, maka kenapa kamu berpaling daripada Allah? Tiba-tiba kamu nak pakai kalimah Allah. Tak habis ayat dia baca. Oh, bila tanya siapa menjadikan langit dan bumi, Allah. Habis tu kenapa kamu tak sembah Allah? Kenapa kamu tak beriman pada Allah? Kenapa kamu tak ikut Allah? Kenapa kamu tak ikut Nabi Muhammad? Masa bila Allah bagi dia pakai? Itulah dia tuan-tuan bahaya kita orang politik. Apa saja boleh jadi halal, janji sokong aku. Sampai tahap macam itu, murahnya nilai sisi Allah di sisi mereka, nama Allah di sisi mereka. Atas kepentingan apa pun boleh pakai. Baik. Maka orang jadi sesat. Kalau iblis jadi sesat, dua sebab. Aba wastakbara. Orang macam kita ni jadi sesat pasal apa? Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, kerana cenderung kepada dunia dan mengikut hawa nafsu syaitan. Maka adalah kecenderungan kepada dunia dan mengikut hawa nafsu yang berada dalam hatinya, lantas membawanya untuk melakukan dosa, yang mana dosa itu akan mencelakakan diri dia sendiri. Dua benda ni yang akan menyesatkan kita. Tadi saya sebut dah. Apa dia? Cenderung pada dunia. Cenderung pada dunia tu apa? Cinta dunia. Terlalu cinta pada dunia. Dunia ni tuan-tuan jangan faham. Dunia ni semata-mata bumi, bukit, buah durian, buah bikai, tanah, kebun, kereta. Jangan faham tu dunia.
Dunia tu apa? Suami kita pun dunia, isteri kita pun dunia. Cinta pada manusia terlebih daripada had, cinta dunia. Ikut hawa nafsu. Dah ada isteri elok-elok, gatai hidup cinta dengan budak tom yam lah. Pas mayang syak hilang dia tom yam. Pukul 12 baru balik. Rupa duk tengok minah tom yam lah. Ngorak-ngorak dapat. Pergi dating tu kat Lost World. Piah hilang, jubah hilang. Nampak? Bertabah hawa. Kalau nak nikah elok. Buat elok. Lah duk bawa tu. Sat pergi Lost World, sat pergi World Lost. Lalah dua Lost tu. Bila isteri tahu, isteri ni cinta sangat pada lelaki, tak boleh terima suami dia ni nak nikah lain. Tunggu dia balik, ada pula tukang hasut, hang potong je lehau, gatai sangat. Balik lelaki dia potong sungguh, melompat keliling rumah kena potong. La ilaha illallah. Nampak tak? Tu nama dia wattabah hawa. Hang marah sangat pun yang hang potong dia sepak, bawa ke hospital. Doktor kata pi cari balik kok boleh sambung. Satu kampung cari lah semua tak jumpa. Tak ada lah tu ketua air jenuh cari dah. Kucing buat lari dah kot. Lebuh. Ni yang kata cinta dunia ni. Bukan cinta dunia ni nak pada duit. Ya dah. Macam-macam bentuk cinta dunia ni. Tuan-tuan duk main handphone ni, tuan-tuan tahu tak, purata rakyat Malaysia main handphone 5 jam sehari. 5 jam sehari duk menghadap benda Allah. Benda Allah ni dia duk menghadap 5 jam. Semayang berapa minit? Baca Quran berapa minit? Zikir berapa minit? Cuba campur semua sekali. Ada tak 5 jam semayang? Tak. Berapa campur sekali baca Quran? 5 jam tak? Dah. Cinta dunia. Nabi aja bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca doa. Nabi aja pada kita basuh tangan. Bangun pagi-pagi tu basuh tangan lo. Lepas tu ambil air bola hidung, keluarkan balik. Ambil lagi air, buanglah hidung, keluarkan balik. Tu Nabi aja. Lepas tu nak mandi kan, nak ambil wuduk, pergi buat. Lepas tu semayang, pergi masjid. Berapa ramai hari ni bangun pagi-pagi buka handphone tu. Mana dia ingat? Allah dulu kah? Handphone dia dulu. Yang ni, hak ni. Wattabah hawa ni banyak hak ni. Nak tengok benda haram dalam tu, nak tengok benda haram jadah pun dalam tu, nak baca benda fitnah pun dalam tu. Padan dengan kita pun kadang-kadang kita tak tahu, payah cakap. Sebab tu kita ni bila dengar apa-apa konten, baca, tengok apa yang ada dalam Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya, Allah kata siasat dulu. Ini pakai duk heboh ni, penceramah bebas, bawa umrah, tak cocok vaksin. Isteri saya balik sekolah hari ni lambat, pukul 5.30 baru sampai. Saya duk baca buku, duk atas katil baca buku, duk sengguk mengantuk pula dah, duk baca buku. Dia balik, abang, ya, penceramah bebas mana yang pi umrah bawa jemaah umrah tak cocok tu, dia mengaku dalam Instagram dia. Manalah bantau, abang tak tengok dalam Facebook? Mana aku dah masa tengok. Sat nak hantar kat abang sat link. Saya pun dia hantar link, saya buka. Seorang penceramah bebas hari ini mengaku tidak mencocok vaksin dan membawa jemaah umrahnya menunaikan umrah. Wah, sudah. Dia punya banyak orang tiba dah. Saya kata tak apa,
Dia mengaku pula dia tak cocok vaksin Macam mana abang? Saya tanya ke isteri saya, mama dapat pada mana link ni? Kawan-kawan mama hantar. Dia kata abang yang tak bawa tu, yang bawa astagfirullahalazim, masa bila aku pergi umrah memang kepala saya botak, saya tak balik umrah. Kebetulan pula tuan-tuan, saya bagi botak rambut. Ustaz Kazim, kepala otak tiba buat ni tuan. Saya saja cukur rambut, saya teringin nak pergi umrah, tapi dah ditangguhkan sebulan dengan bapa tak? Tak apa, aku buang dulu rambut, nak bagi seronok mandi sikit. Tahu-tahu Ustaz Kazim, dia bawa umrah tak apa, berjemaah umrah tak cocok vaksin. Saya kata siasat dulu. Dok lah, dok mengaku semua, esok payung lah semua tak bawa, tak cocok sudah. Tak, sabar sat dulu. Hari lagi tadi dia ustaz tu dah keluar kenyataan. Dia memang tak cocok vaksin. Yang dia tak cocok vaksin ialah vaksin meningitis menengongkol. Jemaah dia semua tak cocok vaksin. Vaksin jenis apa? MM tu apa? Meningitis menengongkol. Yang tuan-tuan duk cocok dulu, kena RM1 tu 170 ke dulu, yang dapat buku oren tu. Yang ni Arab Saudi dah lupuh dah, tak ada lah, semua ada vaksin je pergi sana. Itu yang dia maksudkan cocok vaksin meningitis menengongkol nama dia. Satu Malaysia kena prank dengan menteri, kena prank sekali. Ustaz tu pun satu yang habis tulis tu pasal apa, orang kita ni malah baca, dia tengok tajuk je bodoh lah apalah semua, dia timbul semua. Rupa-rupanya dia kata dia tak cocok vaksin vaksin hak lain dia cocok, vaksin dia tak cocok. Meningitis menengongkol tu yang kita duk cocok dekat klinik Zulkarimah tu, RM170 dapat kad kuning. Pergi Mekah tunjuk yang tu bisa. Hak tu yang dia tak cocok, tak wajib dah. Cakap terang-terang, lain kali cakap biar terang, kata Ramli. Sebab tu saya kata tadi, Al-Quran bagi tahu pada kita, bila kita baca, bila kita dengar, bila kita terima satu berita, siasat dulu. Hati yang bersih ni tuan-tuan, dia dengar cerita satu-satu, dia tak terus percaya. Kita hari ini menjadi hakim dengan hanya membaca berita dan mendengar berita, terus kita jadi hakim. Sabar selalu. Kadang-kadang kita baru buka dalam Facebook, terus kita kata salah. Nampak ni tak guna punya orang. Sabar sat dulu, kita tak tahu cerita dia apa, kita tak tahu. Baik kita tanya pada orang dia sendiri. Dulu kita duk heboh kata ada penyanyi rogol anak dia, umur 9 ke 11 tahun, kena penjara. Kita tak tahu betul ke tak betul ke, terus tuduh apa-apa, kita tak tahu. Dah lah, dah kena salah Ustaz, mana kita tahu, kita serah pada Allah. Dia tak mengaku, tapi dia kata dia salah juga, tak apa, biar kat dia. Wajar benar. Di dunia dia tak dapat, di akhirat dia dapat. Kita tak tahu apa. Banyak kita hari ni tuan-tuan duk ambil kerja Tuhan, kita nak jatuh hukum. Itu menunjukkan hati kita kotor. Boleh kita kata macam mana Ustaz dia ni, wallahu alam, saya tak tahu, minta maaf. Dak ni nak tunjuk kat Ustaz ni, terus tunjuk kat saya, lagi hati saya jadi kot lain. Boleh tak kita cakap itu? Pergi jumpa Tok Imam, nak cakap sikit. Semalam lepas habis kuliah Ustaz Kazim tu, Imam jadi sembahyang Isyak Imam kan. Saya tengah duduk turun tu, ada satu hamba Allah tu, dia petikan. Terus satu-satu saya cerita. Terus saya cerita kat saya tak berdengar. Saat lagi kalau Tuan Haji cerita kat saya, orang ni kutuk saya, saat lagi saya jumpa dia, saya benci kat dia, saya tak mau. Nak jaga hati. Ni adalah dia tu katalah, dia kata apa? Kalau nyembah kat sini tak seronok Tuan Haji. Kena suk gearbox sambil nyembah. Ikut dua-dua orang tapi suk gearbox. Nak dengar apa kata orang pada tu. Itu menunjukkan hati dua-dua tak bersih. Nak bagi bersih hati ni macam mana tuan-tuan? Sebab hati ni tempat Tuhan tengok. Tuhan bukan tengok baju kita, Tuhan bukan tengok pakaian kita, rupa kita, hidung kita, mata kita. Yang Tuhan nak tengok hati.
Bersih ke tak bersih? Elok ke tak elok? Baik. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada awal mulanya, dan kami biarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka dalam keadaan bengong. Tuan-tuan yang saya hormati, kita boleh lihat Allah Ta'ala sebut golongan ini di dalam surah Hud ayat yang ke-22, ayat 23, ayat 24, ayat 25, tentang golongan yang matanya buta, yang telinganya pekak. Dahlah buta, pekak pula. Adakah sama dengan orang yang celek dan orang yang tidak pekak? Allah bagi perumpamaan. Mereka itu dah dapat Quran, mereka itu dah diberikan Al-Quran, tapi mereka ni teraba-raba dalam kegelapan. Tah-tah kita apa? Duk sebut depa tu kita. Allah bagikan perumpamaan masalul fariqain, perumpamaan dua golongan. Satu golongan kafir, satu golongan beriman, kata Allah. Golongan beriman dan kafir. Yang kafir ni buta dan pekak. Yang beriman celek dan mendengar. Kata Allah, sama tak dua golongan ni? Tak sama. Dah buta, dah lah pekak. Buta pula siapa boleh ajar dia? Mengajar tak faham, tunjuk tak nampak, mengajar tak dengar. Tu buta dan pekak. Golongan ni kata Allah golongan kafir. Mereka ni tak dengar Quran, mereka tak baca Quran, mereka tak baca hadis Nabi, tak percaya pun. Adakah sama dengan orang yang percaya Quran, yang percaya pada hadis Nabi? Tak sama. Habis tu yang ada Quran, yang ada hadis, pergi ikut yang hak buta pekak tu pasal apa? Ni yang Allah tanya ni. Dan kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka seperti belum pernah baca Quran. Padahal Al-Quran itulah yang mula-mula mereka dapat. Akhirnya teraba-raba dalam kesesatan. Kita ni ada Quran, bila datang masalah ikut orang kafir. Kita ni ada Nabi, bila mari masalah pergi ikut Yahudi Nasrani. Sampai dalam bab semaya pun tiru hak mereka banyak. Pelik orang. Kita dah sebut dulu-dulu lah, sawu sufufakum. Apa dia dulu? Sawu sufufakum fa'tajulu. Rapatkan saf, lurus dan rapatkan saf. Dulu kita dah sebut. Sekarang luruskan dan siapa punya kata-kata? Tuan-tuan nak ikut ayat Quran tak ada? Yang hak Nabi kata tu rapatkan. Main orang kafir tu jangan. Menyakit. Kalau rapat-rapat datang penyakit, laki bini jangan rapat. Isteri dah tidur sebelah, semita. Duduk je. Duduk kedai kopi kena jom. Tengok bola kena jom. Takkan penyakit ni main mengaji kot, takkan penyakit ni main sembahyang kot. Tempat lain dia tak main. Allah sebut dalam Quran, hak Nabi kata macam ni, kamu pergi ikut orang lain cakap macam ni. Apa jadi hati kamu dengan Nabi kamu? Tuan-tuan bayang, kalau kita ni pada kedudukan Nabi, apa rasa kita? Tak usah kita bayang kita Nabi lah, mustahil kita ni Nabi. Bayangkan anak-anak kita, depan kita lain, belakang kita lain, apa rasa? Kamu percaya aku pak kamu taat depan aku tak ada, aku belakangkan aku. Kita marah.
Allah sebut dalam ayat ni. Akhirnya kita berada dalam keadaan wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka berada dalam keadaan bengong. Sekarang kita jadi bengong. Jadi bengong kita ni, macam mana ni puak-puak ni mandi boleh ramai-ramai pula. Boleh ramai-ramai mandi kat kolam renang ni, tapi kolam masjid kena kering. Siapa pula, bukan ada orang mandi dalam kolam masjid. Jadi bengong kita. Orang hak cerdik tu dia jadi bengong. Tu hak adalah sebut dalam TikTok, aku tak tahu. Otak aku macam jatuh di bawah, aku tak tahu nak kutip lagu mana. Rupanya benda tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab tu kalau kita nak dapat suluhan yang cerah, jalan yang cerah, Allah Ta'ala kata apa? Quran ada, Nabi ada. Buka mata luas-luas, buka telinga luas-luas, kamu ikut jalan tu, nescaya kamu selamat. Wahai lelaki yang mahu keselamatan akhirat, perhatikanlah bahawa pengertian inilah, yakni mudahnya hati terbalik. Manusia ni hati dia terbalik bila dia datang ujian. Benda ni haram Ustaz. Saya betul cakap Ustaz, rasuah haram. Saya tak ambil rasuah Ustaz. Dosa. Baru ni ada orang bagi saya 100. Saya lempak buang, saya tak mau. Nak masuk neraka pasal 100. Cuba orang bagi dia 1 juta pula esok. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Dia mula cari alasan nak bagi halal. Banyak duit abang ni, siapa bagi? Dia bagi. Rasuah ke abang? Hesh, abang tak minta. Dia bagi, pas-pas makan dia suruh-suruh buka-buka 1 juta. Rasuah lah abang. Rasuah apa abang tak minta? Dia bagi, kita ingatan ke apa tak tahu. Kita kalau duduk soal semua haram belaka. Oh, kalau sikit haram, banyak halal. Hati berbolak. Hati berbolak. Kita di umur 68. Cuba yang sengih kat kita tu opah umur 76. Kita 68, tua naik motor tak start enjin, tak boleh hidup. Mai opah mana tu pakai telekong. Kenapa Din? Dengan gigi pun tak ada lah. Agak-agak Din kata apa? Tak ada apa tak ada apa kat kia. Tak boleh start lah, tak apa, tinggal pun tak apa. Sekali suruh anak main ambil. Cuba hak main tegak tu anak darah. Kenapa bang? Sudah tuan-tuan, kepiah bola bukit. Ni dia mudahnya hati berbolak balik. Dulu kita, saya sebutlah dulu kita ni imam masjid, berbunga-bunga datang masjid. Pasal kita tu imam, naik jatah kuasa baru buang kita. Lah nak main masjid jadi tahu hati. Pasal apa tak main? Dulu hang sembahyang depan, apa hari ni sembahyang tepi pintu, habis salam lari balik tu. Pasal apa? Pasal hati. Main duduk depan. Kadang-kadang kita ni, orang tahu kita bagus. Tok Imam yang dilantik tu, bila dia tengok Tok Imam hak lama tu datang, dia kata, "Tu Haji, sila." Tak apa, aku bukan imam dah. Tak apa, saya jadi imam, saya suruh Tu Haji jadi imam. Tak layak saya jadi imam depan Tu Haji. Tu Haji duduk depan. Orang suruh dia naik. Pengurusi panjang tengkok. Sekejap lagi kepecat pula imam hak baru ni. Kerja pecat orang je hang. Tuan-tuan, kena jadi hati baik. Sebab tu Allah Ta'ala akan uji hati-hati kita. Saya ni rajin main ceramah. Saya pakai songkok, saya pakai serban, saya pakai jubah, saya pakai baju batik, saya pakai baju kosong. Bagus ya Ustaz Kazim tu ceramah. Bagus apa? Habis ceramah, tu saya bagi suku hati. 4 bulan tak bagi ke dia. Agak-agak dia main bulan ke-5. Kalau hati dia baik, tak bagi pun tak apa, dia main mengajak. Kena hati tak baik apa ni, main sampu kosong. Sampu bagi, duit tak ada. Duduk dalam rumah teriak pasal apa? Aku malas, aku boykot pangkah masjid tu.
Nak jaga hati ni macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala test macam-macam bentuk ujian. Kadang dia mari sakit, kadang dia mari susah, kadang dia mari senang, kadang dia mari keji, kadang dia mari puji. Pujian juga adalah satu bentuk nak tengok hati kita ni berbolak balik ke tidak. Jom perang, Allahu Akbar, jihad, perang. Zaman Nabi dulu semangat ni, Sayyidina Ali punya semangat, dengan tangkas, dengan beraninya dia perang. Sekali dia perang tu tuan-tuan, dia rebahkan musuh Islam, musuh Nabi. Dia nak tikam tuan-tuan, musuh tadi ludah muka dia. Bangun Sayyidina Ali, tak jadi tikam. Orang kafir ni tanya, "Hai, kenapa tak tikam? Aku dah tak ada apa dah, tikam apa, siapa tak tikam?" "Tadi memang aku nak bunuh kau kerana Allah, tapi bila kau ludah muka aku bunuh kau sebab aku marah pada kau, bukan lagi kerana Allah. Sebab tu aku tak jadi bunuh kau." Subhanallah. Kalau kita kena ludah lagu tu, agak-agak berapa kali tikam? Mau 40 kali lagi tak hancur mayat tu. Padam muka hang, puk geran, ludah lagi, hancur muka dia. Sayyidina Ali tinggal. Ni hati, nak sampai hati tu lagu mana? Sebab tu persoalan hati ni, kalau kita tengok pada wali-wali, kita jadi pelik. Hati mereka tu pelik. Tengok Imam Syafi'i, dia nak tidur malam, kaki dia tak lunjur rumah guru dia. Guru depan sana, dia tidur sini, kaki dia tak lunjur rumah guru dia. Ni tengok Imam Malik, orang bagi unta kat dia, dia bukan naik. Tak naik unta di Madinah. Orang tanya kat dia, pasal apa tak naik? Di sini ada jasad Rasulullah, aku tak gamak nak naik, sedangkan dalam dia ada jasad Rasulullah. Biarlah aku jalan kaki. Subhanallah, Masya Allah. Ni nak jadi bersih hati macam ni tuan-tuan, kita kena baca kitab tasawuf macam ni. Bagaimana nak bagi bersih, nak bagi takut. Hamba-hamba Allah yang khusus merasa takut terhadap keselamatan hati mereka. Sebab tu mereka jaga hati lebih pada jaga zahir. Jaga persoalan hati. Bila orang puji, hadza min fadli rabbi, orang puji tu, ini semua kelebihan Allah, bukan saya. Dia sebut yang tu. Cantik kereta Tuan Haji, Allahu Akbar, hadza min fadli rabbi. Ini kereta JPJ. Ada setengah sebut ni kereta JPJ. Tinta hak ni dia tentukan, tayar jenis ni dia tentukan, nombor plate pun dia tentukan. Depa punya lah, bukan saya. Kalau saya, aku suka saya lah. Ni JPJ punya. Dia potong. Cantik kereta Tuan Haji, mana kereta saya ni, bank 3 bulan tak bayar dia tarik lah. Kereta saya apa? Turis, potong turis. Ni bila orang puji kereta, cantik kereta Tuan Haji. Panjang dulu. Saya kalau ikut nak beli hak besar lagi, tapi tu dia orang rumah kata beli hak ni sudah lah. Oi, tak nak mengalah langsung hati ni. Cuba sebut cantik kereta Tuan Haji, hadza min fadli rabbi. Cantik rumah Tuan Haji, Allahu Akbar, hadza min fadli rabbi. Ini rumah atas dunia aja, dalam kubur kecil juga. Takut hati. Sedapnya suara Tuan Haji, tak mau jadi imam lah. Tak mau lah. Saya tak mau jadi imam, orang duk puji sedap. Saya tak mau. Tu nak jadi apa? Bilal pun tak mau. Saya nak duk jadi orang belakang Allah. Pasal takut hati saya lari. Tengah-tengah semayang sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Mesti dia berkata Mekahnya, Ar-Rahmanir Rahim. Hati dia bukan semayang. Janda tu main dah. Sudah tuan-tuan, dia baca untuk janda di belakang. Hak janda tu pun main masjid, bukan nak semayang, nak tengok abang imam main dah, abang imam. Hati Allah. Kemudian kata dia lagi, dan mereka menangis kerananya. Menangis kerananya.
Pasal apa menangis? Tadi aku makan kat restoran, kedai makan tom yam, ada orang meminta derma, aku halau dia. Allah, takkan aku bagi 5 kupang pun aku miskin. Aku bagi RM1 takkan miskin. Allah, silap betul lah. Pasal apa aku tak bagi? Dia tak tahu bila bersedekah tu, salah satu masa yang mustajab berdoa ialah waktu bersedekah. Sedekah niat untuk mak aku tu, ada tabung. Aku niat ni, ya Allah, bagilah mak aku dalam kubur ni dapat nikmat, ya Allah. Bapa aku dapat nikmat, ya Allah. Bagilah anak-anakku jadi anak soleh-solehah, ya Allah. Boleh tabung. Macam tu lah kita derma dekat orang buta yang mai minta derma kat restoran. Cik, derma cik, mata tak nampak, ambil RM5 bagi, ya Allah, bagilah dia sihat, ya Allah. Cuba tuan-tuan ikut dia sampai hujung tu, dia buka spek, boleh berjalan terus. Subhanallah. Hak benda faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Mustajab doa, selang 2 kedai, dia buka spek, boleh berjalan-jalan, lintas jalan, tak pegang tongkat dah. Yang faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi sebab tu kita menjaga hati. Terlepas rakaat pertama semayang merasa Allah, terlepas rakaat pertama, apatah lagi kalau tak datang langsung masjid, lagi susah hati. Biarlah orang lain tak datang, tapi aku tetap nak datang. Ni rumah Allah, ni rumah aku nak semayang. Sebab tu tuan-tuan tengok dulu waktu orang dihadkan semayang dulu-dulu ni, 5-6 orang boleh main semayang. Berapa ramai yang duk manggil jaga, yang duk berteriak dekat pintu pagar, Mam nak semayang, Mam seorang, Mam seorang, Mam, takkan tak boleh, Mam. Tu Haji duk menjerit kat pagar, hak lompat pagar, hak bustu ada, Ji nak semayang Haji. Tuan-tuan tahu dah hati mereka tu apa? Hati ni ingat dalam masjid, cinta pada masjid. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak tahu orang tu baik, mereka ni berulang alik ke masjid, ulang alik ke masjid, ulang alik ke masjid, kamu tahulah mereka tu baik. Hati mereka. Semayang di rumah betul semayang, tapi tak sama di masjid. Hati ni duk menangis, tuan-tuan. Sebab tu kita di Perak ni bersyukur boleh main semayang dulu. Antara negeri yang awal benarkan orang, cocok ke tak cocok main semayang. Budak-budak pun boleh main semayang, boleh buat pengajian, main. Dah boleh buka, dah boleh ni, datanglah. Ajak anak-anak kita datang. Setengah tempat tak boleh lagi, tuan-tuan. Orang perempuan pun tak boleh datang. Kita di Perak ni alhamdulillah, tuanku kita prihatin, orang perempuan pun boleh main. Sebab kita tahu hati kita ingat dekat masjid, ingat dekat kuliah. Dan kata dia lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut suatu hari yang berbalik-balik padanya hati dan pandangan. Baik, tandakan di situ, kita jumpa lagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.